Assalamualaikum semua. Okey, hari ni kita nak sambung balik dengan topik 4.3 masih lagi dalam polimer iaitu tentang getah sintetik ya. Okey, so dalam pelajaran yang lepas kita dah belajar tentang getah asli. Okey, yang mana dihasilkan daripada tumbuhan dan bila kita toreh pada kulit pokok getah tu kita akan dapat cairan putih yang bernama susu getah ataupun latex. Okey, so kita akan belajar hari ini tentang getah sintetik. Okey, bila ada perkataan sintetik ni kan kelas, okey maknanya dihasilkan oleh manusia lah. Okey, dihasilkan oleh manusia. Okey. Alright, so apa yang kita nak capai bila kita belajar dalam topik ni? Yang pertama kita boleh terangkan getah sintetik. Okey, so apa maksudnya? Apa jenisnya? Apa cirinya? Okey, so kita buat sikit. Maksud, ciri-ciri, okey, dan juga jenis. Okey, serta kegunaan lah. Alright. Okey. Alright, kegunaan ni adalah pada yang kedua. Okey, apa yang kita nak capai? So, untuk mewajarkan penggunaan getah asli dan juga getah sintetik. Okey, normally kita akan bincang pasal kegunaan dan cara pelupusan. Okey? Alright. Okey, jom kita belajar sekarang. Alright, so masih ingat jenis polimer? Polimer ada berapa jenis? Ada 3. Okey, iaitu kita ada elastomer. Okey, lepas tu apa? Tak ingat lah tu, tak ingat. Okey, lepas tu kita ada jenis apa? Jenis apa? Siapa ingat? Okey, polimer ada 3 jenis. Dah betul lah tu. So yang pertama kita ada elastomer. Okey, termoplastik dan juga termoset. So itu adalah 3 jenis polimer yang kita belajar dulu. Tapi getah sintetik ni, okey, dia termasuk dalam kategori elastomer. Okey, so kalau orang tanya getah sintetik tu apa? Okey, so polimer yang bersifat kenyal. Ni, bersifat kenyal atau elastomer. So kalau kita rewind balik apa yang kita dah belajar, elastomer ni kan, okey, adalah sejenis polimer, okey, yang boleh diregang atau kembali kepada bentuk asal. Okey, maksudnya dia mempunyai kekenyalan lah ataupun elastik. Alright? So masih ingat getah apa? Contohnya getah SBR. Okey, sebab apa dia boleh kembali ke bentuk asal? Sebab dia ada rangkai silang. Okey, nampak? Ada unsur lain yang dimasukkan. So basically kita masukkan unsur sulfur. Okey, so ini sulfur lah. Okey, kita masukkan ke dalam getah. Okey, so dalam getah asli pun kita campurkan dengan sulfur ni kita panggil getah apa? Tervulkan. So actually kita dah meningkatkan, menambah baik getah asli tu. So jadilah getah sintetik. Okey. So ini adalah ciri-ciri getah sintetik. Okey. So yang pertama ia bersifat keras. Okey. Of course mesti kenyal. Sangat bagus. Okey, dijadikan sebagai penebat haba. Okey, tahan pengoksidaan. Okey, pengoksidaan ni saya bagi contoh apa hari tu? Saya bagi contoh seperti apple kan. Okey, so bila kita biarkan dalam udara beberapa lama, apple yang kita baru potong warna putih kan. Tapi and somehow according increase dengan masa, so apple tu akan menjadi warna kuning. So maknanya dia mengoksida. So bila kita kembali kepada getah sintetik ni, okey, so maknanya dia tidak mudah dioksidakan. Okey, so itu adalah ciri yang keempat. Okey, yang kelima, okey, tahan bahan kimia. Maksudnya bersifat lengai. So dia tak akan react dengan chemical yang lain. So baguslah. And then yang paling penting, okey, ianya mesti tahan haba. So itu adalah 6 ciri-ciri getah sintetik. Keras, kenyal, okey, penebat haba, tahan pengoksidaan, tahan bahan kimia dan juga tahan haba. Okey, so kita tengok yang seterusnya, contoh-contoh getah sintetik. Okey, so sebenarnya kalau anda buat kajian research, okey, so ini adalah apa yang dalam buku teks sajalah. Okey, so anda boleh dapatkan lebih banyak sebab getah sintetik ni memang kita gunakan dengan meluas dalam dunia kita sekarang. Okey,
Alright, so salah satunya kita ada neoprene. Okay, so neoprene ni kita gunakan untuk buat tali sawat. Apa orang putih panggil timing belt. Okay. And then pipe getah petrol yang kalau kita nak isi minyak kan. Lepas tu ada panjang tu yang keluar tu. Okay, so itu adalah pipe getah petrol dan juga sarung tangan. Okay, so ciri-cirinya. Kenapa kita boleh buat bahan-bahan tadi tu? Sebab dia tahan haba. Okay, tahan pengoksidaan dan tak mudah terbakar. So, very important lah. Kalau bayangkan pipe getah petrol tu, dia mudah terbakar. Apa jadi kat kita? Bila isi minyak, matilah kan? Meletup. Alright? And then, kita ada yang kedua, iaitu Styrena butadiena. Payah nak sebut, ingat je SBR. Okay, so getah SBR ni, okay, kita buat tayar kasut dan juga tapak kasut. Tayar kasut pula. Sorry, tayar kenderaan lah. Okay, dan juga tapak kasut. Okay, kenapa dia boleh dijadikan dan sesuai untuk bahan-bahan tadi tu? Sebabnya yang pertama tahan pelelasan. Okay, pelelasan ni macam geseran lah. Okay, so maksudnya tapak kasut tu tak akan senang untuk menipis. Macam itulah tahan pelelasan ni. Okay, so lebih kepada geseran lah. Okay, dan of course tahan haba yang tinggi. Tayar kan. So kalau nanti kamu jadi pelumba kereta, kan nak bawa, mana ada pelumba kereta bawa slow kan, bawa laju. So tayar yang digunakan pada kenderaan tadi mesti tahan haba. Sebab bila geseran, okay, kita rewind balik topik geseran tu, okay, iaitu persentuhan antara dua permukaan tu. So dia punya hasil selain daripada pergerakan, okay, ianya juga turut menghasilkan haba. So kita tak nak haba tadi tu mengganggu pergerakan kita. So sebab tu kita gunakan getah SBR dalam penghasilan tayar. Okay, yang ketiga kita ada getah silikon. Getah silikon ni so very popular. Okay, implan perubatan. Okay, dah tahu kan implan perubatan untuk apa? So dari segi kosmetik lah. Okay, so betul wanita-wanita nak nampak cantik, nak pipi pau, masukkanlah implan, alright? So dia orang akan jumpa estetik lah. Alright, lepas tu kita buat alatan memasak. Okay, so alatan memasak kita gunakan getah silikon juga. Sekarang ni Sudip silikon. Sudip silikon sekarang ni famous. Alright, and then kita ada komponen otomotif. Apa-apa sajalah komponen. Alright, bahan-bahan lah yang terlibat dalam industri otomotif ni kita akan gunakan getah silikon dan juga bahan kedap. Bahan kedap ni macam Tupperware lah. So kita gunakan getah silikon tadi tu. So kenapa sesuai getah silikon dalam penghasilan bahan-bahan tadi ni? Okay, sebab dia boleh tahan suhu yang tinggi dan juga bersifat lengai. So maknanya tiada tindak balas kimia lah. Tindak balas kimia. Kalau implan perubatan tadi, bayangkan dia nak nampak pipi gebu, dia pergi masuk implan dekat pipi dia kan. Bayangkan kalau implan tu bertindak balas dengan badan dia. So nanti akan memudaratkan lah. That's why mereka menggunakan getah silikon yang mana tidak akan bertindak balas secara kimia. Alright. Okay, and then yang keempat, nama dia aneh sikit, iaitu thiokol. Alright, so thiokol ni juga kita gunakan sebagai bahan kedap. So bahan kedap ni tadi saya kata Tupperware kan, something like that lah. Okay, so tahan terhadap minyak dan juga pelarut. Okay, alright, so tahan terhadap minyak dan juga pelarut. Okay, seterusnya yang kelima, kita ada getah nitril. Alright, so getah nitril ni kita gunakan untuk membuat sarung tangan. Okay, so sarung tangan ni makna kata ada dua jenis getah lah yang kita boleh gunakan. So yang pertama neoprene, okay. Dan yang kedua kita boleh gunakan getah nitril. Okay, so getah nitril ni juga tahan terhadap minyak dan juga pelarut. Makanya dia tak akan mudah saya boleh kata kalis larutan lah. Kalis larutan, okay. Kalis larutan. Okay, so itu getah nitril. Okay, so itu adalah contoh-contoh getah sintetik dan kegunaannya. Okay, kita tengok. Alright, ni. Inilah silikon. Getah silikon. Okay.
Alright, so biasanya kita gunakan dalam bidang estetik lah untuk kecantikan. Contoh macam orang tu mengalami kanser ke. Okay, and then dia punya pipi tak ada sebelah rongok ke. So mereka akan masukkan getah silikon tadi tu lah. So merupakan getah sintetik juga. Ni tali sawat. Yang ni lah tali sawat. Tali sawat. Kokok lah siapa-siapa tak pernah tengok kan. Itu dia. Yang tu adalah tali sawat. Okay, buat daripada apa tali sawat tadi? Neoprena. Okay. Neoprena. Betul tak? Neoprena? Yes. Okay. Lepas tu kita ada getah tapak kasut. Tapak kasut kan. Nike lah. Apa benda orang nak gila. Puma, Adidas lah. Beli beratus-ratus ribu pun ada. Kasut lah. Okay. Diperbuat daripada getah sintetik yang bernama SBR. Okay. Susah nak sebut nama panjang dia. Kita sebut nama pendek dia. SBR. Ni dia. Tu dia. Wayar petrol. Pipe petrol dalam kereta. Okay, so dibuat daripada neoprena jugalah. Okay, so itu adalah gambar rajah nak menunjukkan. Kalau tadi tu macam tak apa jelas kan. Ini dia bahan-bahan yang kita gunakan daripada getah sintetik. Okay. Alright, so penggunaan getah dengan alam sekitar. So, seperti yang kita tahu, kalau getah semula jadi, dia senang untuk diuraikan. Okay, nampak? Tapi kalau getah sintetik ni, dia akan ambil masa yang sangat lama untuk mengalami proses pelupusan tu. So, makna kata pelupusan ni bagi getah sintetik adalah sangat sukar lah. Okay, so antara produk yang paling banyak menggunakan getah sintetik ni adalah tayar lah. Tayar kenderaan kita. Okay, so boleh kata kalau kita tengok survey pun, satu rumah at least lah mesti ada 2 kenderaan. Ataupun satu lah, aku paling common, motor. Contoh, okay. Alright, so semuanya menggunakan tayar. Dan tayar adalah diperbuat daripada produk getah sintetik. Okay, so macam mana kita nak lupuskan getah ni? Okay, since dia ambil masa yang lama, so kita cadangkan kitar semula lah. Tengok. Amerika Syarikat pun mereka gunakan tayar terbuang ni untuk menjanakan tenaga elektrik. Okay, so nanti kita boleh buat kajian. Tengok, mungkin ada video ke boleh menjawab persoalan kita. Bagaimana Amerika Syarikat menggunakan tayar terbuang dan dijadikan tenaga elektrik. So, bila kita gunakan bahan-bahan yang terbuang macam ni dan kita menjanakan tenaga, makna kata dia akan mengurangkan lah kita punya costing untuk elektrik. So, baguslah kan? Alright. So, tapi ni tentang getah asli pula. Dia kata singkat untuk terurai secara biologi. So, namun begitu penggunaan getah asli terhad. Okay, disebabkan sifat dia tu lah. Dia tak tahan haba dan juga pelarut kimia. So, that's why orang tak gemar getah asli. Okay, mereka sukakan getah sintetik. Okay, so itulah salah satu cara yang disuggest adalah kita kitar semula lah. Macam-macam. Okay, so pelbagai cara barangan getah dikitar semula untuk mengurangkan bahan buangan barangan getah. Okay, alright, so itu adalah tentang penggunaan getah dan juga alam sekitar. Okay, so dekat Malaysia ni Jabatan Getah kita lah. Okay, kita dah cipta satu bahan. Okay, satu bahan yang bernama Ecoprena. Ni Malaysia hebat lah. Kalau tengok dalam buku teks kamu, muka surat 160. Okay, kita dah cipta 2 jenis getah. Yang pertama namanya Ecoprena. Okay, dan yang kedua bernama Pureprena. Kalau saya suka Pureprena lah kan. Nampak macam orang putih hebat sikit. Okay, tak lah. Okay, so Pureprena. Alright, so itu adalah 2 bahan. Okay, ataupun ini adalah kategori getah termaju. Getah pun dah maju dah. Nampak maju tak? Okay, so getah termaju yang dibangunkan oleh Lembaga Getah Malaysia. So, jom kita tengok. Tapi video ni dalam masa orang putih lah. Okay, nanti saya cuba explain dekat kamu. Okay? Okay, tak apa dengar lah. Okay, so ini latex. Dia pun buat modified sikit lah. Alright.
Okay, so ini adalah orang kata kebaikan Ecopreneur tu. Good damping. So damping ni macam apa? Orang kata, siapa tahu damping tu apa? Orang putih. Okay, so damping ni okay, good damping. Lepas tu dia wet grip properties. Maknanya dia ada apa tu? Kebolehan untuk grip tu tinggi. Okay, lepas tu sangat tahan minyak macam tadi tu. Okay, good oil resistance. Okay. Lepas tu dia juga adalah low rolling resistance ni macam tahan pelelasan lah. Maknanya pelelasannya adalah pada kadar yang paling rendah. So maknanya kata geseran yang akan terhasil tu adalah sikit lah. Okay. Alright. So good damping ni mana kata tahan serapan lah. Macam itulah. Okay, so itu adalah kebaikan Ecopreneur. Okay, ciri-ciri dia. So low protein and ash content ni mana kata Purebreneur ni lebih orang kata apa nak cakap hampa, dia macam kurang apa ni lah. Okay, tak apa, kita tengok dulu. Okay, tengok apa produk yang dihasilkan oleh Ecopreneur. Tengok RRIM glue. Maknanya kata kalau hampa ni tengok dia bagi contoh apa? Orang gunakan wallpaper kan. So mereka menggunakan gum inilah. Okay, so gum ini dihasilkan daripada Ecopreneur. Inilah yang merujuk kepada tadi yang damping tu. Inilah. Okay, good damping. Baik untuk dijadikan sebagai damping lah. Damping tu macam moisture untuk kita lekatkan sesuatu lah. Macam tu lah. Right? Okay, saya pun baru tahu yang rupanya watercolor ni jenis RRIM color ni dibuat daripada Ecopreneur ni juga. Okay, so satu pengetahuan yang baru. Okay, sound damping. Maknanya dia boleh serap bunyi lah. So bagus kalau kalau kita keluar dan kita macam tak tutup pintu properly, so dia akan tertutup tak bising. Okay? Okay, tayar memang kita tahu. Alright. Sekarang kowe kan, dia buat apa? Dia buat contohlah tilam lah, lepas tu bantal lah kan. So actually they were made from this kind of Ecopreneur and Purebreneur ni lah. Okay, elastic memory. Tidur je dekat go shop dia kata apa? Kalau tidur je dia dah dapat tahu dah bentuk kepala korang tu macam mana. Tidur lebih lena. So kalau kita wonder dia dibuat daripada apa? Inilah Ecopreneur dan juga Purebreneur. Kalau nak maklumat lebih lanjut, contact. Okay, Lembaga Getah Malaysia. So, Malaysia boleh Getah pun dah termaju. Korang maju tak? Okay, baik. Seterusnya.